Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kelas bab 4, chapter yang kedua, ataupun chapter 4 bahagian 2, tentang tamadun Islam, tamadun Islam. Okey, dalam PST tentang tamadun Islam, okey, bahagian 2 ada pemikiran sains Islam. Okey, apa yang kita nak tengok ni tentang adalah basically tentang tamadun Islam lah semestinya. Macam mana kita tengok pandangan worldwide view Islam tentang alam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulakan. Okey, worldwide view dalam sains Islam adalah tentang ad-din. Ad-din dan our way of life. Okey, bila cakap tentang Islam, jadi pemikirannya mestilah berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Okey, Al-Quran dan Sunnah. Dan sumber ilmu adalah daripada tauhid lah. Tauhid iaitu tentang kepercayaan kepada Tuhan yang satu. Kemudian yang satu. Kemudian dalam ni ada tauhid tentang kepercayaan. Kemudian dia ada ibadah tentang ataupun kita panggil sebagai syariat. Okey. Maknanya ada benda yang perlu buat, ada benda yang perlu ditinggalkan. Itu adalah tentang syariat. Kemudian yang kedua tentang sifat-sifat lah. Okey. Ini tentang dia punya batasan dan ini batasan dan paradigma sains Islam. Ada al-haram, ni zalim dan adil. Okey, kemudian ada istislah, dia. Kemudian ada ilmu ibadah, khalifah dan tauhid. Okey, ini dah ada apa-apa. Kemudian kita pergi kepada prinsip utama sains Islam. Prinsip utama sains Islam yang mudah untuk dihuraikan adalah bila cakap tentang tamadun Islam, ia ada berkaitan dengan Allah ataupun Tuhan. Segala sesuatu itu datang daripada Tuhan, iaitu Allah SWT. Allahu Jalla Jalalah. Bila panggil. Okey. Bila cakap tentang Tuhan, dia mestilah berkaitan dengan akidah yang pertama. Okey, kemudian dia berkaitan dengan ibadat yang kedua. Kemudian barulah pergi kepada ilmu cabang ilmu ini, itu fardu ain, iaitu ilmu yang mesti dipelajari, dengan fardu kifayah, ilmu yang perlu dipelajari oleh sebahagian yang terlibat, oleh sebahagian masyarakat. Okey, bila dikatakan perkembangan sains Islam, dia dah mestilah bertitik tolak daripada kota-kota yang menjadi pusat ilmu. Seperti contoh kita tak cakap tentang Makkah, Madinah. Okay, kita cakap tentang dah zaman kegemilangan, iaitu di Baghdad. Baghdad di Iraq, Damsyik, Syria, Kahirah di Mesir, dan Cordoba di Spanyol. Jadi empat ni lah yang paling utama pada zaman Islam. Okey. Baghdad yang pertama. Okey, kedua, kenapa Baghdad? Baghdad ni adalah satu tempat yang apa dia kata di Iraq. Okey, tempat yang di Iraq, dan dia juga adalah, kalau ikut tradisinya, dia adalah madrasah ar-ra'yu, mana satu madrasah yang banyak menggunakan akal dalam mentafsir nas-nas wahyu. Begitu juga madrasah Kufah. Kufah juga di Iraq. Jadi Kufah dan Baghdad ni adalah satu bentuk aliran pemikiran yang berasaskan kepada pandangan, sebab mereka jauh daripada Mekah dan Madinah. Jadi memang mereka sejak dulu memang banyak menggunakan akal untuk mentafsir ataupun memahami nas-nas ataupun dalil-dalil wahyu. Okey, kalau Mekah Madinah boleh terus tanya kepada Nabi. Tapi bila kita duduk jauh di Iraq, tak boleh terus tanya kepada Nabi lah. Jadi banyak yang bendanya kita perlu berfikir sendiri macam mana nak faham tu. Okey, itu secara ringkas lah.
Kemudian kita pergi kepada Dimash, Dimash ataupun Damsyik. Damsyik di Syria, Syria. Okey. Kemudian seterusnya adalah Cordoba, di Kurtub, dulu nama dia Kurtub. Itu di Cordoba ataupun di Spain. Spain. Okey, di Cordoba ni memang kalau Spain ni memang biasa terkenal lah. Yang paling terkenal Spain lah. Okey. Iraq, Kairah tu Universiti Al-Azhar yang tu yang utama. Baghdad kurang, Damsyik pun kurang terkenal. Yang terkenal adalah Cordoba yang kita kenal sekarang lah. Tapi zaman dulu kita ada 4 kota gemilang di situlah. Okey. Ni Kairah. Ni Kairah. Macam mana dia jadinya Kairah besar sampailah dapat tubuhkan Jamiah Al-Azhar ataupun Universiti Al-Azhar yang ada sampai sekarang. Universiti Wakaf yang ada sampailah sekarang. Ditubuhkan oleh kerajaan Fatimiyah. Okey, kemudian kita pergi kepada ekosistem. Macam mana tamadun Islam boleh berkembang dengan sangat-sangat rapid ataupun sangat-sangat gemilang. 1/3 dunia dalam kawalan jajahan kan. Yang pertama adalah agama, sosial, ekonomi, politik dan pandangan pemerintah. Agama adalah mesti berteraskan kepada Islam. Okey, berfikir dituntut tapi mestilah masih dalam kawalan wahyu. Tidak boleh berfikir sewena-wenanya. Mesti berfikir dalam ruang lingkup yang diberikan oleh wahyu oleh Allah SWT. Kemudian politik. Zaman ni zaman politik yang sangat-sangat gemilang. Okey. Mana tamadun Islam, pemerintah sangat-sangat menggalakkan penyebaran ilmu. Okey. Semua karya-karya, contoh karya daripada Greek diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Okey. Kemudian pergi kepada sosial, penumbuhan sekolah dan sebagainya. Kemudian ekonomi, perdagangan. Kemudian peranan pemerintah. Peranan pemerintah. Pemerintah contohnya Dimash. Okey, di Azhar dibina satu jamiah ataupun universiti oleh pemerintah. Kemudian di Dimash ada madrasahnya. Kemudian di Kortub ada pusat pengajian bahasa Arabnya. Di Baghdad ada Baitul Hikmahnya. Okey. Itu antara peranan pemerintah. Jadi Baitul Hikmah yang saya beritahu tadi, itu kamu boleh tengok ni, dia punya peranannya sebagai apa, atau perpustakaan, pusat penterjemahan, manuskrip dan sebagainya. Itu Baitul Hikmah pada zaman kegemilangan Islam. Okey. Okey, ini peranan sama lagi masih berlegar kepada Baitul Hikmah. Okey, terus kita pergi kepada kaedah-kaedah saintifik oleh para saintis Muslim terdahulu. Dari sini macam kita kenal tadi Greek adalah tokoh-tokohnya, di Islam ada juga tokoh-tokohnya. Seperti Ar-Razi, Al-Farabi, Al-Biruni, Ibn Sina, ataupun dikenal sebagai Avicenna, Ibn Rushd dan sebagainya. Itu antara tokoh-tokoh Islam lah. Okey, Ar-Razi, Zakaria Ar-Razi ataupun Muhammad Ibn Zakaria Ar-Razi ataupun Rhazes adalah pakar dalam ataupun terkenal dalam bidang perubatan, ahli falsafah, ahli kimia. Okey. Kemudian pergi kepada perubatan Ar-Razi lah, macam mana dia Ozof. Okey, kemudian pembedahan ataupun eksperimen. Okey, kemudian Jabir Ibn Hayyan, Jabir dalam bidang kimia. Jabir Ibn Hayyan dalam bidang kimia. Okey. Kemudian bagi kepada Ibn Sina, diagnosis ataupun Avicenna di barat. Ini dalam bidang perubatan lah. Okey. Kemudian kita pergi kepada Ibn Haytham. Okey. Ataupun Al-Haytham. Ini tentang penemuan optik. Optik. Okay, kemudian kita pergi kepada Ibn Khaldun. Ibn Khaldun dalam bidang sains sosial. Dia punya teori,
ketamadunan, ni dia punya peranan lah. Ibn Khaldun, okey, macam mana dia dapat dan kamu boleh tengoklah video-video yang telah saya sediakan. Okey, task ni saya akan bagi kemudian, jangan risau, saya dah sediakan soalan-soalan yang perlu kamu lakukan nantilah. Baik, itu je saja untuk topik yang Islam ni dan nanti saya akan bagi task berkaitan dengan topik keempat dan semua kumpulan akan nampaklah apa yang telah kita pelajari dalam topik yang keempat. Jadi sekian untuk kali ini dan saya akan sambung dengan kuliah topik 4 tapi bahagian 3 untuk tamadun barat. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.